Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ni saya ingin kongsikan berkaitan dengan dua jenis penyakit yang mana yang telah saya maklumkan sebelum ini, yang sebenarnya saya tidak sempat untuk melakukan video pada hari yang saya ingin katakan. Jadi insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan dua jenis penyakit, iaitu penyakit kanser dan juga stroke, ya, stroke ataupun dalam kurungan angin ahmar, ataupun lebih kepada stroke dan juga lumpuh. Dua jenis penyakit utama ni insyaAllah kita akan kongsikan pada malam ini berkaitan dengan tanda-tanda awal dua penyakit yang saya ingin kongsikan pada malam ni insya-Allah. Kita akan mulakan dulu dengan penyakit angin ahmar ataupun stroke, ya, insya-Allah. Okey, penyakit stroke ini dia berpunca daripada kepekatan darah yang tinggi, yang mana tanda-tanda awal seseorang itu akan terkena serangan stroke, yang mana dia akan berasa tengkuknya ataupun leher di belakang dia rasa berat. Dia rasa berat disebabkan tekanan darah, ya, yang berpunca daripada yang pertama darah tinggi, yang kedua kencing manis, dan yang ketiga kolesterol. Tiga perkara ini akan menyebabkan seseorang itu diserang stroke pada bila-bila masa. Dan pada hari ini, kalau ikutkan pada pengalaman saya sepanjang saya merawat dalam musim PKP ini, antara pesakit yang paling ramai yang telah saya bantu, yang telah dirawat adalah pesakit stroke dan juga lumpuh. Jadi bila kita selidik balik soalan-soalan yang kita tanya kepada pesakit, rata-rata pesakit menyatakan bahawa sebelum terkena serangan tersebut, mereka merasa berat di bahagian tengkuk jadi macam seolah-olah mengembang, dan rasa panas di bahagian tengkuk. Jadi kesinambungannya ialah badan akan menjadi lemah secara tiba-tiba, ataupun kita katakan lost power, dan pada masa itu juga mereka akan rebah ataupun hilang daya keupayaan tubuh badan. Jadi itulah tanda-tanda awal, iaitu kita merasakan bahawa tengkuk kita ni menjadi berat disebabkan tekanan darah yang tinggi. Jadi darah tak boleh nak sirkulat antara otak ke bahagian anggota tubuh badan. Jadi kalau kita tengok stroke ni ada beberapa kategori lah. Ada stroke yang terkena stroke ni minor stroke, ya, minor stroke ni stroke ringan, tapi ia boleh menjadi bahaya sekiranya kita tidak menjaga pemakanan, ya. Kalau stroke kena kali pertama, kalau kata minor stroke, masih lagi boleh dirawat dan boleh pulih dalam tempoh yang cepat, dalam tempoh yang singkat. Tetapi kalau kena serangan untuk kali kedua, minta simpanglah, na'udzubillah min zalik, sebab kena serangan untuk kali kedua lebih berat, akan menyebabkan seluruh badan menjadi lumpuh. Jadi biasanya kita akan tengok pesakit lumpuh ni dia ada jenis-jenis yang mana lumpuh separuh badan ataupun separuh badan. Separuh badan ni bermaksud sama ada dia ni lumpuh sebelah kanan anggota badan ataupun sebelah kiri. Kalau separuh badan ni bermaksud daripada pinggang sampai ke bawah. Jadi maksudnya anggota bawah tu tak boleh nak berfungsi dengan biasa seperti sebelum ni. Jadi saya ingin tekankan bahawa cara untuk kita nak mengelakkan ataupun kita menghindari diri kita daripada terkena serangan angin ahmar ataupun stroke yang akan menyebabkan anggota badan kita lumpuh, iaitu kita mestilah jaga pemakanan kita. Jangan kita amalkan makan lewat malam. Makan lewat malam tu adalah satu punca utama. Yang kedua, minuman yang dicampur dengan susu pekat. Yang ni tuan-tuan perempuan semua faham lah minuman apa, ataupun kita katakan dalam istilah teh ais, teh tarik, kopi ais.
Itu antara contoh-contoh minuman. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati ingin juga minum, tiada masalah. Cumanya kena standby air suam di sebelah untuk kita nak neutralkan balik badan kita selepas kita minum air yang manis. Okey, itu antara punca utama yang menyebabkan kita mudah terkena serangan strok, yang mana kita boleh elakkan dengan cara banyakkan minum air suam. Okey, yang ketiga, bagi orang yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol, okey, anda merupakan antara yang berisiko tinggi untuk terkena serangan strok. Ataupun yang sihat pun juga berisiko, sebab serangan strok ni dia tak kira usia. Ya, serangan strok ni tak kira usia, sama ada tua ataupun muda. Tapi ikut pada pengalaman saya sepanjang 2 tahun yang terdekat ni, banyak yang saya jumpa dalam kategori umur yang muda. Dan ada seorang sahabat yang baru saja meninggal dunia akibat serangan strok berusia 34 tahun. Ya, penyakit strok, kalau kata kita dah ada penyakit yang saya nyatakan sebentar tadi, dicampur pula dengan tekanan kerja ataupun kita katakan stres, juga akan menjadi penyumbang utama kita akan terkena serangan strok. Jadi saya harap kita semua jagalah diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada penyakit yang demikian yang saya sebutkan pada masa ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jaga pemakanan. Dan yang penting lagi satu, cara mandian kita seharian kita tu. Jadi bila kita balik kerja, badan kita panas ya, badan kita panas, dalam kita panas. Jadi kita mandi. Jadi cara mandi yang betul ialah kena mulakan dengan jurus kaki di bahagian bawah. Jurus kaki dulu ya. Mula daripada bahagian bawah kaki tu, jurus naik ke atas sampailah ke kepala. Jika tuan-tuan ingin tahu bahawa bila badan kita panas, bila kita mandi, kita jurus di bahagian kepala pada masa itu panas. Bila panas, haba panas bertemu dengan haba sejuk, suhu yang sejuk, jadi akan stuck dekat situ. Jadi bagi orang yang ada penyakit yang saya nyatakan, golongan itu adalah antara yang berisiko tinggilah untuk terkena serangan strok ketika berada di dalam bilik air. Biasanya kita faham strok ni ataupun angin ahmar ni biasanya menyerang seseorang itu pada waktu asar. Waktu asar tu ya macam mana? Macam saya sebutkan, kita pergi ke mana-mana, balik kita mandi, kita jurus kepala dulu. Seeloknya kita sejukkan badan kita dulu dan mandi, kita mulakan dengan jurus di bahagian kaki. InsyaAllah, kalau tuan-tuan ingin kepastian, tuan-tuan nak tahu bahagian kepala tuan-tuan dan perempuan ada haba yang panas, bila tuan-tuan perempuan jurus kaki ketika hendak memulakan mandian, tuan-tuan letak tapak tangan di bahagian atas kepala macam tu. Ni contohnya. Bila tuan-tuan jurus kaki naik sampai ke paha, sampai ke pinggang, tuan-tuan dan perempuan akan merasakan haba yang keluar di bahagian atas kepala. Ya. Ini antara cara untuk kita kena pasti bahawa badan kita ni panas tak panas. Okey, serangan strok ni mudah untuk menyerang sekiranya haba yang panas bertembung dengan suhu yang sejuk. Ini bahaya ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ubah cara mandian kita ya, insya-Allah. Jadi cara yang terbaik untuk kita bagi orang yang terkena penyakit strok dan juga lumpuh adalah dengan satu jenis mandian, iaitu mandian daun bidara yang dicampur dengan daun mambu dan juga daun limau purut dan diperahkan dengan 3 biji limau purut. Mandi yang tu, tapi sebelum tu daun yang saya sebutkan kena rebus dulu, panaskan dulu daun tu, sebab kita nak ambil air sekali dengan daun yang telah direbus tu untuk buat mandian, insya-Allah. Maksudnya tujuan yang kita buat mandi tu untuk melembutkan kembali urat-urat saraf kita yang terkesan akibat serangan strok, insya-Allah. Selain daripada terapi badan yang saya lakukan ya, kita utamakan bahagian kepala dahulu untuk sebelum kita nak mencaskan bahagian-bahagian anggota badan yang terlibat dengan lumpuh, untuk pulihkan balik salur darah yang telah tersumbat ataupun kita kata yang telah istilahnya mati. Jadi insya-Allah, dan itu antara rawatan untuk pesakit lumpuh dan juga strok. Untuk penyakit strok dan lumpuh ni insya-Allah ada rawatan dan ada kaedah untuk
pulihkan balik, insya-Allah. Cumanya kita kena jaga pemakanan kita. Kalau boleh limitkan waktu makan kita selewat-lewatnya pada jam 8 malam setiap hari. Ya, bukan tak boleh makan. Boleh makan, cumanya bagi orang yang berisiko tinggi, cuba hindari makan selepas tempoh yang saya sebutkan, insya-Allah. Okey, habis bab penyakit stroke dan juga lumpuh. Okey, bab yang kedua saya akan sambung berkaitan dengan penyakit kanser. Penyakit kanser adalah satu jenis penyakit yang kita katakan silent killer, ya, antara penyakit pembunuh senyap, selain daripada penyakit koronari ataupun penyakit jantung. Jadi penyakit kanser ni dia menyerang dalam keadaan kita sihat ni. Kita tak tahu keadaan badan kita macam mana. Jadi bagi mereka-mereka yang rajin ataupun kerap melakukan medical check-up, itu antara yang disyorkanlah untuk kita nak tahu keadaan badan kita, anggota badan kita, kesihatan kita. Jadi dengan cara medical check-up, ya, insya-Allah. Jadi balik kepada yang penyakit kanser ni ada banyak jenis jugalah. Okey, saya sebutkan antaranya kanser leukemia ataupun kanser darah, ya. Yang kedua kanser hati, yang ketiga kanser ovary, yang keempat kanser pangkal rahim, yang kelima kanser tulang, yang keenam kanser otak, yang ketujuh kanser cervix, yang ke-8 kanser apa? Kanser hati. Ya, kanser hati, kanser pangkal hidung, kanser leher, banyak sebenarnya kanser. Ya, kanser. Lepas tu kanser apa lagi? Kanser yang melibatkan kanser usus, ya, kanser usus juga adalah salah satu kanser yang cukup bahaya kepada kita. Ya. Tanda-tanda awalnya, okey, kalau kita kata, okey, satu lagi kanser payudara, ya, antara kanser yang senyap. Macam kita kata silent killer yang boleh menyerang kita pada bila-bila masa. Tetapi kalau kita dapat kenal pasti tanda-tanda, insya-Allah kita dapat merawat diri kita dengan awal, insya-Allah. Cumanya kita yang pertama sekali, untuk semua jenis kanser yang saya sebutkan, kita perlu jaga pemakanan kita. Jangan kita kerap makan makanan yang daripada fast food. Okey, daripada fast food. Jadi kita kena kurangkan ataupun kita limitkan dalam pemakanan seharian kita, ya, insya-Allah. Okey, saya bagi contoh kanser hati. Kanser hati ni antara kanser yang berbahaya yang boleh menyerang kita pada last minute. Biasanya kalau kita pergi buat medical check up di hospital, biasanya doktor akan katakan stage 3 ataupun stage 4 ataupun final stage. Itu yang kita paling risau, nah. Jadi tanda-tanda awalnya adalah seperti kerap batuk, kerap muntah, dan mata kita menjadi kuning. Mata kita menjadi kuning dan hati kita akan mula membengkak dan perut kita akan mula membusung. Bermaksud perut kita akan bengkak. Ada juga yang bertanya kepada saya yang berkaitan dengan penyakit kanser hati ini. Ada setengah mengatakan bahawa ada yang terkena kanser, terkena serangan sihir ataupun santau busung. Jadi menyebabkan perutnya membesar. Bagi saya sebenarnya betul, memang ada juga yang berkaitan dengan penyakit yang melibatkan apa kita kata penyakit daripada gangguan makhluk halus ataupun kita kata gangguan sihir. Jadi dekat sini ada dua pecahan. Okey, saya ingin terangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak, ya, supaya kita tak berlaku kekeliruan dekat sini berkaitan dengan kanser hati. Sebab kanser hati ni kita kata mata kita akan kuning dan perut kita akan membengkak ataupun membusung. Jadi ada setengah mengatakan bahawa perut membusung tu disebabkan terkena santau busung. Memang diakui santau busung memang ada. Cumanya sebelum kita nak buat andaian, sebelum kita nak buat spekulasi berkaitan dengan penyakit yang saya katakan ini, yang pertama sekali, sebelum kita berjumpa dengan perawat ataupun pengamal perubatan Islam untuk buat rawatan kepada kita, jadi kita perlulah pergi ke hospital untuk buat medical check-up dulu. Sebab kalau kata penyakit yang melibatkan penyakit fizikal, terutamanya kanser, kita perlu buat medical check-up. Kalau kata kanser ataupun kanser hati ataupun penyakit yang melibatkan hati, yang menyebabkan badan kita membusung,
katakanlah kalau kita pergi berjumpa pengamal perubatan Islam, kalau dia kata apa, anda ni terkena buatan orang, tapi bagi saya sendiri, saya juga ingin menyarankan bahawa sebelum datang berjumpa dengan pengamal perubatan Islam, seeloknya pergilah buat medical check up di hospital dulu. Sebab kalau penyakit yang melibatkan buatan orang ni, biasanya kalau kita buat medical check up di hospital, tak akan dapat detect punca. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri yang merawat kes-kes yang melibatkan busung. Jadi kita sendiri bila orang datang berhajat untuk berjumpa dengan kita berkenaan dengan penyakit yang berkata buatan orang ni melibatkan busung, ataupun hati membengkak, ataupun matanya kuning dan sebagainya, jadi kita akan tanya soalan dulu, pergi cek di hospital dah belum? Kalau cek dan resultnya normal, bermaksud memang ada dekat situlah. Maksudnya mungkin barangkali dia ni terkena buatan orang. Kalau tiada, bermaksud terus kalah dengan perubatan di hospital. Okey, jadi itu antara yang perlu kita betulkan dekat sini. Okey, jadi tanda-tanda awal kanser ni banyak sebenarnya. Ya, kalau kita nak pecahkan memang banyak. Cuma saya akan bagi tahu jenis-jenis kanser yang mana yang selalu menyerang kita pada hari ini. Ya, contoh macam kanser payudara. Okey, bagi orang perempuan, kanser payudara biasanya tanda-tanda awal akan tumbuh ketumbuhan di bahagian bawah ketiak, di celah ketiak, ketumbuhan dalam bentuk kita kata ketuat lah ataupun biji, tetapi tak rasa apa, tak rasa sakit. Kita picit, kita tekan, tak rasa sakit. Kalau ada tanda-tanda yang macam tu, segeralah berjumpa dengan doktor untuk mengesahkan bahawa adakah itu tanda kanser payudara ataupun sebaliknya. Itu contoh. Okey, katakanlah kanser tulang. Okey, kanser tulang ni bahaya jugalah, sebab kalau dah namanya kanser kan. Jadi kanser tulang ni dia antara tanda-tanda awalnya, kita akan merasa sakit di bahagian point-point tulang. Contoh, sebagai contoh, saya tunjuk ni, antara tulang paha dengan lutut dan juga menyambung kepada betis. Kita akan rasa sakit ataupun sengal-sengal di bahagian tengah ni. Kita akan rasa sengal, kemudian bila kita berjalan akan kedengaran bunyi. Dia akan bunyi yang kurang menyenangkan lah. Jadi pada sampai satu tahap, badan kita bila kita berjalan, kita rasa macam seolah-olah macam nak terjatuh, nak terseliuh dan sebagainya. Jadi itu antara tanda-tanda awal kanser tulang. Dan kita akan rasa sakit di bahagian tulang. Ya, bukan melibatkan sendi, bukan melibatkan saraf, tapi di bahagian tulang. Bila kita sentuh bahagian tulang tu, kita tak rasa apa pun, tetapi kita sakit di bahagian tu. Itu tanda kanser tulang. Okey. Contoh kanser yang lain, kanser limfoma. Okey, kanser limfoma yang saya tak sebut pada awal tadi, tapi ingin saya tekankan kanser limfoma pula. Kanser limfomanya biasanya berkaitan dengan ketumbuhan. Ya, ketumbuhan yang asalnya kecil sebesar duit shilling 20 sen, tapi dia akan membesar di bahagian perut. Ya, di bahagian perut, dan dia mengambil masa selama habis kuat pun, habis lama pun 10 tahun. Kita tak sedar kanser tu membesar disebabkan kita ni kerap memakan makanan yang disuntik. Contoh makanan yang disuntik. Contoh makanan apa tu yang disuntik? Contohnya ayam. Ayam ya, yang disuntik dengan enzim. Itu antara enzim tu adalah bahan perangsang untuk ayam untuk cepat membesar. Itulah yang berlaku bila kita makan ayam yang disuntik menggunakan enzim. Jadi kalau nak makan ayam, sebenarnya ayam ni boleh dimakan, cumanya kita kena limitkan dalam seharian kita. Tetapi ayam yang boleh dimakan hari-hari ialah seperti ayam kampung ataupun ayam bismi. Ayam bismi ni maksudnya ada inilah peniaga-peniaga yang menjual ayam dalam kurungan bismi. Ayam bismi ni jenama lah. Ayam bismi ni antara ayam yang bebas bahan kimia, yang bebas makan makanan daripada bahan kimia. Jadi itu boleh ya. Tapi kalau kata contoh macam daripada makanan, daripada ayam, daripada restoran segera, itu antara yang mempunyai enzim, ataupun ayam daging yang kita beli di pasar. Jadi itu antara penyumbang ya. Dan kemudian untuk kanser limfoma ni pula, antara pantang yang perlu kita jaga, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, kita kata tinggal terus. Dia sebab apa? Dia ada punca dan dia juga ada pantang. Punca dengan pantang dia hampir sama. Dan kita kata kalau nak cantik lagi, kita kata sama teruslah. Senang cerita.
jangan kita makan makanan yang dipanaskan semula. Ini yang paling bahaya. Makanan yang dipanaskan semula untuk pesakit kanser limfoma. Sebagai contoh, makanan yang kita beli tak habis, lepas tu kita masukkan dalam peti sejuk, esok kita panaskan semula. Tu yang kedua. Dan yang ketiga pula, makanan yang kita rebus, kita gunakan rebus sebagai contoh, daging kita rebus, air rebusan tu tak boleh. Air rebusan tak boleh. Air rebusan ataupun kita kata mi kuah ke, mi bandung ke, maksudnya kuah tu yang dicampur dengan daging. Kuah tu juga akan menyumbang kepada masalah kanser limfoma. Kalau nak lega, kena tinggalkan. Untuk semua jenis kanser, insya-Allah ada penawar je. InsyaAllah saya akan kongsikan di ruangan komen nanti, insyaAllah. Okey. Untuk kanser darah juga bahaya. Kanser darah ataupun leukemia, saya ingin tekan dekat sini, semua jenis penyakit dia ada tahap risiko dia. Okey, cumanya saya ingin klasifikasikan, kita akan pecahkan dua jenis penyakit. Okey, penyakit ni ada dua kategori. Yang pertama acute, yang kedua kronik. Apa beza acute dengan kronik? Okey, saya bagi contoh. Kita keluar sikit tajuk. Penyakit jantung dengan serangan jantung, yang mana yang paling bahaya? Penyakit jantung dengan serangan jantung. Okey, saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan nampak ni, ya. Okey, penyakit jantung ialah penyakit kronik. Kalau serangan jantung, heart attack, adalah acute. Maksudnya acute ni dia serangan. Acute dengan kronik, acute adalah yang paling bahaya. Kalau kronik, penyakit tersebut boleh dirawat. Macam tu juga dengan kanser, ada dua pecahan. Ada acute dan juga ada kronik. Kalau kronik ni penyakit kanser bermaksud penyakit kanser yang dah yang memang dah ada dalam badan kita, dan ataupun kita katakan penyakit kanser ni biasanya kita kata dalam silsilah keturunan lah. Kalau kata seseorang tu ada mempunyai keturunan yang ada kanser dan sampai kepada dia pun ada kanser, jadi itu kita boleh katakan kanser kronik. Sebab apa? Kanser tu memang dah ada. Kanser tu memang dah ada, tapi insya-Allah boleh dirawat dan ada kaedah dia selain daripada kemoterapi. Ada penawar dia, insya-Allah saya akan kongsikan nanti. Tetapi kalau acute, sekali serang kita dalam tak masa beberapa lama, wallahu alam, sampai masa jugalah kita kata pergi macam tu sahaja. Itu yang membezakan. Acute ni, saya bagi contoh ALL dengan AML. Apa itu ALL dengan AML? Acute lymphoblastic leukemia dengan acute myeloid leukemia. ALL, acute lymphoblastic leukemia, ALL, dengan AML, acute myeloid leukemia. Dia ada dua kategori. Ni kategori penyakit leukemia ataupun kita katakan kanser darah. Apa beza AML dengan ALL? Kalau acute lymphoblastic leukemia ni, walaupun dalam kategori acute, dia ada pecahan pula. Dia ada pecahan. Acute ni ada kategori juga. Tadi saya sebut acute dengan kronik. Ni acute dengan acute. AML dengan ALL. AML, acute myeloid leukemia ni, biasanya orang yang terkena penyakit ni boleh dirawat. Boleh dirawat dan ada ubat dan ada penawar untuk bantu pulihkan dia. Tetapi kalau ALL, sekali serang boleh pergi macam tu sahaja. Sebab sel darah tak matang, sel kanser tak matang. Saya ingin tekan kat sini, kita semua walaupun tak ada keturunan sekalipun, kita ada kanser. Tetapi yang membezakan kita, kanser tu aktif ataupun tak aktif. Tetapi kalau bagi keturunan yang ada kanser, memang dia dah ada dah. Cuma yang kata kita boleh elakkan bagi orang lelaki, saya bagi contoh orang lelaki kalau boleh tu, kalau dah tahu diri dia tu ada keturunan kanser, tolong jangan hisap rokok. Elakkan. Sekali hisap rokok, sel kanser tu akan aktif. Bagi orang perempuan pula, jaga pemakanan, jangan terlalu makan makanan yang berasaskan yeast. Contoh macam mayonis, makanan-makanan yang lebih tenusu pun sebenarnya tak boleh juga sebenarnya. Jadi jaga pemakanan yang tu, dan yang paling penting, makanan yang berasaskan
makanan segera. Ya, Maggi, ayam goreng yang daripada restoran segera, makanan segera, ataupun yang berkaitan lah dengan makanan segera ni. Jadi tolong kawal pemakanan yang mana yang ada keturunan kanser. Sama juga yang tak ada keturunan kanser pun tetaplah kita menjaga amalan pemakanan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jaga diri kita daripada penyakit-penyakit yang demikian, insya-Allah. Dan ada ayat Al-Quran yang kita boleh amalkan untuk penyakit kanser dan juga penyakit stroke ataupun angin ahmar, iaitu kita bolehlah rajin membaca surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat yang di belakang sekali tu kita boleh ulang 7 kali. Kita baca dalam seharian kita, paling kurang 3 kali pun dah cukup. Dalam kita baca tu, kita niat kepada Allah Ta'ala, kita minta, Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada 2 penyakit yang membahayakan pada hari ini, insya-Allah. Selain kita boleh amalkan baca ayat 80 daripada surah Asy-Syura, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maritu fa huwa yashqin. Dan jika aku ada penyakit, dan ketika aku ada penyakit, maka dialah ya Allah yang menyembuhkan aku. Surah Asy-Syura ayat 30, insya-Allah. Selain pada tu ada satu lagi ayat ibu segala penawar, yang mana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ayub AS untuk bacakan doa itu di saat penyakit sopak, penyakit kulit yang baginda diuji dengan penyakit tersebut berada di hampir pada tengkuknya. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sampaikan doa kepada Nabi Ayub untuk bacakan dengan serta-merta, dengan izin Allah, pulih daripada penyakit yang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyub iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anbiya ayat 83. 3 ayat yang saya bagi ni, kalau kita amalkan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada penyakit yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu penyakit kanser dan juga penyakit stroke, angin ahmar ataupun lumpuh, insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya yang kita ingin kongsikan, tetapi sekiranya tuan-tuan, puan-puan ada soalan yang ingin diajukan, yang mana yang tidak sempat saya sebutkan berkaitan dengan penyakit yang saya telah kongsikan pada malam ini, bolehlah ajukan soalan di ruangan komen. Boleh like dan subscribe, dan juga boleh share kepada seramai yang boleh, supaya boleh ambil manfaat daripada apa yang saya kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Ya, kanser ni kita kena jaga pemakanan kita, ya, insya-Allah. Dan bila kita dah terkena kanser, kita perlu elakkan pemakanan-pemakanan yang saya sebutkan. Dan saya ingin tekan kat sini sebagai tambahan, ada juga kategori sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita perlu hindarkan untuk sementara waktu bila mana kita diserang dengan penyakit kanser. Sebenarnya ada, ya, kanser. Ini saya sebagai tambahan lah, ya, kita boleh take note. Okey, saya sebut kanser dulu. Okey, sebelum saya terlupa, saya ingin kongsikan makanan yang boleh kita hindari dalam tempoh masa kita terkena penyakit kanser. Okey, yang pertama sekali, makanan sayuran dulu. Sayuran yang menjalar. Okey, tuan-tuan perempuan boleh Google, boleh Google jenis-jenis sayuran yang menjalar. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, okey, buah. Ada juga buah yang perlu kita elakkan untuk sementara waktu, untuk penyakit kanser. Boleh Google juga. Okey, antaranya buah nangka lah, nangka madu, ya, nangka madu, pisang nangka, yang kita perlu elakkan untuk sementara waktu. Okey, selain pada itu, makanan yang daripada seafood, makanan daripada seafood yang berwarna hitam. Okey, yang pertama sekali, ikan bawal hitam. Bawal ada 2 jenis, bawal putih dan bawal hitam. Okey, bawal hitam kita jangan makan. Yang kedua, ikan tongkol. Ikan tongkol. Lepas tu udang ketam.
Ya, udang nak makan boleh, tetapi kena buang dia punya line dia warna hitam tu. Itu najis, ya. Sebab hitam tu yang bahaya sebab asid. Okey, kemudiannya macam ikan darat, ikan tilapia merah, tilapia hitam. Tilapia hitam tak boleh. Tilapia merah boleh. Keli, keli yang dibelah tak boleh. Kalau keli yang segar daripada sungai, daripada sawah bendang tu boleh kita makan. Insya-Allah. Okey, kemudian makanan yang berasaskan organ dalaman yang kita kena elakkan untuk pesakit kanser. Contohnya hati, limpa, ya, usus yang melibatkan organ dalaman. Okey, itu yang berkaitan dengan penyakit kanser. Okey, untuk stroke dan juga lumpuh. Okey, yang pertama sekali saya ingin tekankan, semua jenis pulut-pulut tolong tinggalkan untuk sementara waktu. Okey, pulut, termasuklah tapai, pulut udang, pulut sambal, seri muka dan sebagainya yang berkaitan dengan pulut. Yang kedua, minuman yang dicampur menggunakan susu, susu pekat, itu antara penyumbang utama, ya, untuk penyakit stroke dan juga lumpuh. Yang ketiga pula, pisang emas, pisang berangan, pisang nangka. Selain pada yang saya sebutkan tu, boleh makan, insya-Allah. Ya, untuk kita nak jaga diri kita ataupun kita untuk proses pemulihan, jadi jagalah yang itu, insya-Allah. Okey, setakat itu saja dahulu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, insya-Allah. Sekiranya macam saya katakan tadi, ada soalan yang ingin diajukan berkaitan dengan dua penyakit ataupun dua topik yang saya kongsikan pada malam ni, bolehlah diajukan melalui ruangan komen ataupun boleh WhatsApp saya sendiri di nombor yang saya kongsikan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.